Buletin Didik 19 Julai bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM bersedia mengaktifkan pelan tindakan kontingensi susulan peningkatan kes jangkitan COVID-19 dan penyakit seperti influenza ILI di negara ketika ini. Menterinya Datuk Dr. Aziz Jidin berkata pihaknya akan berbincang dengan Kementerian Kesihatan KKM terlebih dahulu bagi penilaian risiko sebelum membuat sebarang keputusan. Kita sentiasa berbincang dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Arti dalam tempoh 2 tahun lepas banyak perkara yang kita pelajari dan apa yang paling penting setiap protokol yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan itu kita akan patuhi. Jadi kita sentiasa berbincang lihat apakah perkara atau pendekatan yang perlu dilaksanakan dan insya-Allah perbincangan ini kita sentiasa laksanakan bagi memastikan walaupun dalam keadaan influenza walaupun dalam keadaan kes COVID yang sedikit meningkat ini kita dapat teruskan persekolahan dalam keadaan yang selamat dan teratur insya-Allah. Berdasarkan data di laman Sesawang COVID Now, purata 400 hingga 500 kes harian COVID-19 direkod sejak 5 Julai lalu membabitkan individu bawah 18 tahun. Semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kes ILI membabitkan kes COVID-19 di seluruh negara meningkat pada Minggu Epidemiologi 28 tahun ini bagi tempoh 10 Julai hingga Ahad lalu. Angka itu meningkat 8.5% kepada 11.5% berbanding 10.6% pada minggu sebelumnya. Dalam pada itu, KPM akan meneliti semula data berkaitan dengan isu keciciran murid. Datuk Dr. Razi berkata, jika keciciran murid itu disebabkan oleh sistem pendidikan yang berteraskan peperiksaan, pihaknya sudah mengambil langkah awal iaitu dengan memansuhkan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3. Okey, pertama sekali berkaitan dengan data ni saya nak kena tengok dulu apakah konteks data tersebut ya. Apakah konteks data tersebut untuk kita lihat secara lebih meluas apakah yang dimaksudkan dengan data yang diberikan itu. Namun begitu kita ingin pastikan bahawa anak-anak kita terus mendapat menguasai tahap-tahap penguasaan yang telah ditetapkan walaupun tanpa peperiksaan. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang kita telah jelaskan. Beliau mengulas mengenai laporan berita harian mengenai hasil kaji selidik Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2019 mendapati 5.8% daripada 32 juta rakyat di negara ini tidak pernah bersekolah atau tidak mempunyai pendidikan langsung, sehingga dikuatiri akan menjadi golongan tercicir seterusnya menjejaskan bekalan tenaga kerja di negara ini. Kaji selidik itu menyebut faktor utama berlakunya keciciran berkenaan adalah disebabkan isu kemiskinan, sistem pendidikan yang berteraskan peperiksaan dan murid hilang minat untuk belajar. Kali terakhir kerajaan meneliti isu keciciran secara serius adalah menerusi pembentangan laporan Murad 50 tahun lalu. Bagi mengasah bakat pelajar jurusan fashion, Majlis Fashion Grandeur College Vocational 2022 dianjurkan baru-baru ini. Majlis yang dirasmikan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Nur Zamani Abdul Hamid itu melibatkan pelajar dan alumni daripada 16 buah college vocational yang menawarkan bidang tersebut. Sebanyak 66 jumlah pakaian yang dipertandingkan adalah hasil rekaan pelajar CJ Vocational Malaysia SVM, Diploma Vocational Malaysia DVM dan alumni program seni reka fashion. Antara kategori pakaian ialah pakaian pengantin, pakaian evening dress, pakaian rekaan pelajar tahun akhir dan pakaian rekaan alumni. Turut hadir ialah Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum Datuk Khairuddin Ghazali dan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah. Pengarah-pengarah bahagian serta pegawai-pegawai kanan KPM, guru-guru dan pelajar college vocational. Seorang guru pendidikan awal kanak-kanak dipilih sebagai pemenang penyampaian cerita rakyat. Hidayu Baddesley memenangi hadiah tempat pertama di Festival Seni American Charm baru-baru ini. Kemenangan Cikgu Hidayu dari College Vocational Keningau ini hasil penyampaian cerita rakyat yang bertajuk Puteri Nunuk. Cerita rakyat ini berkisarkan seorang puteri yang tinggal di sebuah pokok yang dipanggil Pokok Nunuk. Puteri ini dipercayai memiliki kuasa ajaib dan dia telah diculik oleh sekumpulan lelaki yang ingin mengeksploitasi kebolehannya untuk kepentingan diri. Namun insiden ini berubah apabila munculnya satu makhluk yang tidak disangka.
Sementara itu, pengarah KV Keningau Johari atau Jaibek Sabin berkata, dengan pencapaian guru terbabit, ia mampu membakar semangat guru-guru lain di kolej tersebut agar berusaha untuk mengasah bakat dan minat mereka dalam bidang seni ataupun bidang lain. Begitulah misterinya pokok. Bersua kembali, dalam usaha mengembangkan model kelestarian kampus berpaksikan pendidikan kejuruteraan Jerman, Universiti Malaysia Pahang UMP menandatangani MOU bersama UYIM University of Applied Sciences THU baru-baru ini. Jalinan kerjasama itu melibatkan pertukaran maklumat dan pengetahuan, akademik, penyelidikan dan perkongsian amalan terbaik, terutama dalam TVET aras tinggi berdasarkan pendekatan ulma model yang dilaksanakan di THU. UMP diwakili Naib Chancelornya Profesor Dato' Dr. Yusari Zainuddin, manakala THU diwakili oleh Dekan Jabatan Matematik dan Sains Ekonomi Profesor Dr. Mark Oliver Otto. Perjanjian persefahaman itu ditandatangani di Konsulat Jenderal Malaysia di Frankfurt, Jerman. Konsul Jenderal Malaysia di Frankfurt, Farzami Sarkawi, turut menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara kedua-dua buah universiti itu. Dr. Yusari berkata, hasil kerjasama UMP dengan universiti di Jerman sejak 12 tahun lalu membolehkan universiti berkenaan bekerjasama dengan nama besar dalam industri dari Jerman seperti Mercedes-Benz, Volkswagen dan BMW. Hasil kerjasama ini juga memberi peluang penempatan latihan industri dan peluang pekerjaan kepada mahasiswa UMP. Fas Heroes langkah awal mendidik kanak-kanak berusia 6 tahun ke bawah tentang gejala strok dan keperluan tindakan pantas bagi menanganinya jika berlaku kecemasan antara ahli keluarga. Kempen kesedaran seumpama itu telah diadakan di lebih 30 buah negara dan di Malaysia, program ini telah berjaya menarik penyertaan seramai 830 orang kanak-kanak tadika dan murid sekolah rendah. Melalui kempen ini, kanak-kanak akan diberi kesedaran mengenai 3 simptom utama strok selain mendidik mereka untuk segera menghubungi talian kecemasan 999 apabila keadaan memerlukan. FAST adalah singkatan bagi facial drop, arm weakness, speech difficulty dan time to call an ambulance 999 apabila strok atau angin ahmad menyerang. Menurut Ketua Perubatan, Boehringer Ingelheim bagi Malaysia dan Singapura, setakat ini sebanyak 28 negara telah berdaftar dengan program ini. So far ada 800 dan dari satu sekolah dan 3 kindergarten. Jadi sekarang kita cari lagi lah siapa yang minat nak masuk program ni. So I think it should be not too difficult to get another 700 to do that. So, jadi kalau tahu siapa yang berminat boleh join the program. Di Malaysia, program ini telah mendidik seramai 830 orang murid sekolah rendah kanak-kanak tadika, antaranya Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Sinhua dan Tadika Sinhua di Parit Buntar, Akademi Asmet Taman Midah dan Tadika Kuputra, Universiti Putra Malaysia UPM. Kempen kesedaran yang dilancarkan siang tadi membabitkan kerjasama Jabatan Pendidikan dan Polisi, Social University Macedonia dan Majlis Strok Malaysia. Program itu menyasarkan 1,500 orang peserta menjelang akhir tahun ini. Sementara itu, bagi memudahkan orang ramai mengenal pasti tanda-tanda awal dan faktor risiko strok, sebuah aplikasi turut diperkenalkan melalui kempen Fas Heroes Malaysia. Aplikasi percuma yang dipanggil Stroke Riskometer itu juga merupakan medium perantaraan terutama bagi golongan warga emas maupun orang dewasa untuk mendapatkan rawatan pencegahan awal dengan kadar segera. Menurut seorang pakar perunding neurologi dari Hospital Chancellor Tuanku Mukris, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Wan Ashraf Wan Zaidi, melalui aplikasi itu, pengguna dapat terus menghubungi hospital-hospital yang telah disenaraikan sebelum mendapatkan rawatan. Tambahnya, ia adalah penting kerana pesakit yang mengalami strok memerlukan akses kepada penjagaan rapi secepat mungkin. This is basically something happening in other developed country too. So we are developing country but already have a disease of a developed country. Dan pada itu, tidak semua hospital menawarkan rawatan buat pesakit strok dan ada kes di mana pesakit strok merujuk kepada hospital yang salah.
Justru orang ramai juga boleh melayari laman web yang tertera untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai senarai 60 buah hospital yang boleh dirujuk pesakit. Seorang artis di Nigeria mempunyai cara tersendiri untuk mendidik kanak-kanak mengenai isu sosial, iaitu dengan menggunakan pelbagai hasil seni bagi menarik minat dan meningkatkan kesedaran mereka mengenai isu terbabit. Bertempat di sebuah galeri seni, Chidinma Ikunwono dikelilingi sekumpulan kanak-kanak dengan muka yang dilukis. Mereka sama-sama membantu menghasilkan kolaj seni menggunakan fabrik, gam dan cat. Antaranya pakaian kanak-kanak yang disimbah cat berwarna merah bagi mendidik mereka mengenai jenayah seksual. Bermula sejak 2019, Ikunwono mengumpulkan kanak-kanak berusia 2 hingga 16 tahun daripada keluarga berpendapatan rendah di Abuja dan mengajar mereka bagaimana menghasilkan seni daripada bahan terpakai. I brought painting to them to explore their creativity. So, and also use it to speak out on some social vices that I felt those kids are passing through, but nobody to help them or nobody to give them the listening ears. I learned about collage art, how we use collage art to speak against violence. And not only that, we also use it to speak for our rights, mostly right for education, because everyone needs education in life. Setakat ini, hampir 90 kanak-kanak telah menyertai kelas seni tersebut. Selain itu, Ikunwono juga menggunakan platform yang ada untuk mengumpul dana bagi membantu kanak-kanak yang tidak dapat ke sekolah kerana masalah keuangan. Dia berharap kanak-kanak yang menyertai kelasnya dapat memberi inspirasi kepada komuniti untuk menggunakan seni sebagai alat untuk mencipta perubahan sosial. Rezeki datang dalam pelbagai cara, antaranya seperti yang dilakukan oleh Taman Negara Bwindi Impenetrable di Uganda. Hasilnya, ramai penduduk di kampung berhampiran mula mendapat manfaat melalui langkah pihak berkuasa Uganda dalam menjaga dan mengekalkan habitat gorila. Lebih kepada usaha menarik pelancong, rantaian manfaat yang dihasilkan dalam menjaga dan mengekalkan habitat gorila agak berbaloi. Setidak-tidaknya bagi penduduk tempatan di barat daya Uganda. Ini kerana pelancong luar sanggup menghabiskan masa antara 2 atau 3 jam mendaki gunung semata-mata untuk melihat gorila di tempat asalnya. Sebagai langkah keselamatan, mereka perlu ditemani pemandu ranger. Ini juga sebenarnya sudah mewujudkan peluang kerja kepada mereka. Hakikatnya, tugas itu bukan mudah. Ini kerana pemandu ranger perlu berada hampir dengan keluarga gorila antara 2 hingga 3 tahun. Selepas terbiasa, baru binatang daripada keluarga monyet itu sedia menerima manusia untuk berada dekat dengan mereka. It is very easy to see the gorillas and they are very accessible and most of these groups are habituated. We have been with them for so long and they are very much used to human beings. You can get close to them. But because of the pandemic, sometimes we always encourage people to keep a distance because we need to protect and keep these gorillas very safe. Secara am, gorila hanya terdapat di Uganda, Rwanda dan Republik Demokratik Kongo dengan jumlah sebenar mereka cuma sekitar 1,600 ekor. Bagi sebahagian penduduk tempatan pula, mereka akan membuat persembahan kepada pelancong pada setiap pagi sebelum kumpulan itu keluar mencari gorila. Tidak cukup dengan itu, beberapa orang wanita tempatan juga membuat kraft dan cenderahati untuk dijual. Di pihak pelancong pula, mereka akan dikenakan bayaran sebanyak $700 Amerika atau RM3,129 untuk kebenaran atau permit mencari gorila. We have a hospital, which is Bwindi Community Hospital, just because of the gorillas. If they were not there, I don't know where these women would be right now. So the health of the community members
has also improved because of the gorillas. Look at the women, they are earning. These are women who are never gone to school, they are not educated. But right now, they know they are going to work. Every morning when they wake up, they're like, oh, even when they call them, they're like, I am at work. So for them, knowing they can work and earn 300 Ugandan shilling, which is about $100 a month, to them it's a miracle because they never thought this would happen. And that is happening just because of gorillas. Mengikut laporan, kehidupan gorila di Uganda pernah dikategorikan sebagai hampir pupus angkara perang, pemburu haram dan untuk jualan. Penduduk di pinggir pantai selatan Hawaii cemas apabila ombak besar setinggi lebih 20 kaki menghempas kawasan pantai mereka. Beberapa premis perniagaan dan kediaman dimasuki air. Kejadian berlaku petang Sabtu lalu. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan, kejadian berpunca akibat perubahan cuaca. Kejadian menyebabkan paras air laut naik dan ombak besar berlaku tiba-tiba. Insiden dirakam seorang penulis ketika dia menghadiri satu majlis perkahwinan. Menurut penulis itu, kejadian berlaku selama kira-kira 5 minit sebelum majlis itu dijadualkan. Majlis diteruskan selepas semua kerusi dan meja dibersihkan. Lebih memeranjatkan apabila beberapa peluncur air dilaporkan turun ke laut untuk bermain luncur. Adik-adik, di sebelah saya ini ialah koleksi kepala perahu diraja. Adik-adik tengok kepala perahu diraja ini bentuknya seperti apa? Ini adalah kepala perahu diraja yang berbentuk ataupun berhiaskan dengan naga. Dan kepala perahu yang membentuk kepala naga ini diperbuat daripada kayu nangka dan diukir dengan motif suluh kacang dalam bentuk awan larat. Ia digunakan untuk menghiasi haluan perahu diraja dan dimiliki oleh kerabat diraja Pahang pada akhir kurun ke-19 dan juga dianggarkan berusia lebih kurang 100 tahun. Kalau dilihat, hiasan-hiasan pada kepala perahu diraja ini mempunyai pelbagai warna yang menarik seperti warna merah, hijau dan juga warna emas. Laporan sukan, buat julung kalinya Liga Tunas Malaysia atau Malaysia Little League 2022 dianjurkan bagi mencukil bakat baru bola sepak negara dalam kalangan pelajar. Inisiatif baru rentas Kementerian membabitkan Kementerian Belia dan Sukan KBS serta Kementerian Pendidikan KPM itu juga dalam usaha melahirkan pelapis skuad Harimau Melaya. Majlis perasmian disempurnakan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin serta Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu di Putrajaya siang tadi. Liga berkenaan akan dijalankan secara berstruktur merangkumi peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. 57,354 pemain daripada 2,940 pasukan dijangka menyertainya bagi kategori bawah 16 tahun dan bawah 12 tahun. Setiap daerah akan menampilkan 8 pasukan terbaik yang dipilih berdasarkan ranking daripada Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah Daerah. Apa yang penting, ini merupakan edisi pertama dan kita pastikan supaya edisi pertama ini menjadi satu edisi yang menjadi asas untuk kita kembangkan kepada edisi-edisi berikutnya. Seterusnya, jika mendapat peluang dan ruang, kita boleh kembangkan kepada sukan-sukan lain. Penganjuran Malaysia Little League 2022 juga bukan sahaja bertujuan mencukil bakat dalam sukan bola sepak semata-mata. Namun lebih penting, bagaimana ia menjadi titik tolak dalam melahirkan generasi keluarga Malaysia yang aktif bersukan. Hadiah keseluruhan ditawarkan lebih RM1 juta dengan juara peringkat kebangsaan akan membawa pulang RM5,000. Liga dijadualkan bermula di peringkat daerah bulan depan dan dijangka berakhir di peringkat kebangsaan pada November depan.
Kelantan merampas kedudukan teratas Liga Perdana daripada Terengganu 2 selepas mengutip 3 mata hasil kemenangan tipis 1-0 ke atas UiTM semalam. Ia menyaksikan pasukan bimbingan Rizal Zamri Yahya itu kini 2 mata di atas TFC 2 yang kurang 2 perlawanan selepas tamat minggu ke-12. Berlangsung di Stadium Sultan Muhammad keempat, aksi di babak pertama menampilkan persaingan sengit kedua-dua pasukan. Beberapa siri percubaan berbahaya tercipta dalam tempoh 45 minit permainan namun tiada gol terhasil. Tuan rumah terpaksa menunggu hingga minit ke-77 untuk memecah kebuntuan gol apabila sepakan percuma diambil Said Sobri Said Muhammad. Berjaya menerjah gawang lawan untuk kedudukan 1-0 memihak Kelantan. Itu kekal sehingga tamat permainan. 3 mata diraih meletakkan skuad The Red Warriors mengumpul 25 mata. 2 mata mengatasi TFC 2 yang mengutip 23 mata selepas 10 perlawanan. Pusingan pertama tenis terbuka Eropah pilihan ke-7, Karen Khachanov dari Rusia nyaris tersingkir sebelum menang 3-6, 6-3, 7-6 ke atas pemain dari pusingan kelayakan Jan Lennart Struff dari Jerman. Tewas pada set pertama, Khachanov pantas memperkemaskan permainan dan dapat menyamakan kedudukan. Begitupun lawannya, Struff masih enggan mengalah. Tambahan pula Struff yang juga warga Jerman mendapat sokongan daripada penyokong tempatan di Hamburg. Ketinggalan pada awal set penentuan, Struff bangkit mengikat kedudukan 4-sama. Kedudukan Struff semakin selesa apabila mendahului 6-5 dan memiliki kelebihan 2 mata untuk menamatkan permainan. Malangnya, itu gagal dilakukan Struff. Ini membolehkan Khachanov bangkit mengikat kedudukan dan memaksa permainan dilanjutkan ke tiebreak. Khachanov mara ke pusingan kedua, menang 3-6, 6-3 dan 7-6. Dalam satu lagi perlawanan pusingan pertama, pemain Itali Lorenzo Musetti berdepan pemain Serbia Dusan Lajovic. Sekali lagi, permainan berlanjutan ke set penentuan. Tamat permainan, Musetti yang paling gembira. Musetti 20 tahun yang juga pemain ke-62 dunia menang 6-7, 7-6, 6-3 dan mara ke pusingan kedua. Mengakhiri buletin didik, kemunculan puluhan ikan lumba-lumba di perairan Valparaiso, Chile mencuri tumpuan pelancong dan penduduk tempatan. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan jumpa lagi.